Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebiasaan kuliah bulanan saya memilih ayat-ayat ataupun surah-surah yang tertentu untuk dibaca dan dihuraikan. Tetapi bermula pada tahun ini 2014, pada bulan yang pertama ini, bermula daripada sekarang, insya-Allah saya akan membaca dan menghuraikan ayat-ayat bermula daripada awal surah Al-Baqarah. Dan begitulah seterusnya mengikut turutan susunan dalam Al-Quranul Karim. Saya panjang umur, tuan-tuan panjang umur, sempatlah kita habis bulan sekali insya-Allah. 30 juzuk, 114 surah. Dan jadual kuliah saya juga bermula tahun ini berubah. Biasa minggu yang ketiga setiap bulan, Sabtu malam Ahad. Tapi mulai tahun ini, bermula daripada sekarang, saya minta ijaz dan alhamdulillah dapat ruang tersebut pada minggu pertama, Khamis malam Jumaat setiap bulan insya-Allah. Jadi jangan ada orang marahlah pula ustaz mengajar tak baca Yasin. Pasal ada setengah tempat tak boleh, malam Jumaat kena baca Yasin. Setengah tu dah siap bawa air lagi. Tengok-tengok ustaz bagi kuliah, balik. Dengan air-air buat balik. Ingat nak bawa air buat baca Yasin. Ini setengah masih ada di kalangan masyarakat kita. Tapi tak pernah faham apa itu Yasin. Kandungan yang ada dalam surah tersebut. Dan mula pada kuliah ini juga untuk kita mengambil berkat daripada ayat-ayat yang kita akan baca dan huraikan pada setiap kali kuliah. Kita akan baca ramai-ramai dulu. Baca sama-sama. Baca sama-sama. Jadi kalau orang tak pernah khatam Quran, mudah-mudahan dengan itu dia khatamlah. Kalau sempat habis 30 juzuk. Insya-Allah. Malam ini saya akan baca daripada ayat 1 sehingga ayat 7 saja. Jadi saya baca, tuan-tuan ikut. Ya, saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Mudah-mudahan majlis ilmu kita yang sememangnya sudah diberkati ini akan bertambah lagi berkat kita. Lebih-lebih lagi dan suasana kita dalam majlis ilmu di rumah Allah
malam Jumaat lagi. Lagilah bertambah berganda keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat sekalian. Yang pertama, surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah iaitu lembu. Kenal lembu? Kenal tak? Al-Baqarah maknanya lembu. Lembu betina. Kenapa surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah? Kerana dalam surah ini ada satu kisah yang merupakan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila berlaku satu peristiwa pembunuhan terhadap seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel,
dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Dan berlaku saling menuduh di antara satu sama lain. Sehingga hampir tercetus perpalahan besar. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila berlaku sedemikian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Nabi Musa supaya menyuruh Bani Israel dapatkan seekor lembu untuk disembelih. Menyebabkan Bani Israel merasa pelik. Apa kaitan lembu yang nak disembelih dengan kes pembunuhan ini? Nak cari siapa pembunuh, sembelih lembu. Dan mereka banyak bertanya pula, lembu tu lembu hak jenis lagu mana? Warna apa? Lembu yang digunakan untuk membajak ke ataupun tidak? Hak pecen dah ke, hak sara dah ke, hak lagu mana? Banyak soalan pula. Sehingga menyusahkan mereka nak cari lembu yang mereka sendiri tanya sifat-sifat yang sepatutnya mereka dapatkan sahaja mana-mana lembu sebagaimana diperintah di peringkat awal. Akhirnya mereka jumpa jugalah lembu yang dikehendaki, yang disyaratkan untuk disembelih itu. Setelah disembelih, Nabi Musa perintahkan supaya satu juzuk daripada anggota lembu itu dipotong dan dipukul kepada mayat mangsa bunuh tadi. Bila dipukul, tiba-tiba bangun kawan tu. Hidup. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan ditanya, siapa yang bunuh kamu? Lalu dia beritahu, fulan bin fulan. Maka selesai masalah. Selesai masalah. Di mana kisah ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Bermula daripada ayat 67 sehingga ayat 74. Kita akan sampai di situ nanti insya-Allah. Kalaulah Allah Ta'ala izinkan berlaku sedemikian sehingga sekarang kan senang. Pergi pukul mana-mana anggota Al-Tatuyah, tahu siapa pembunuh dia. Baru ada yang tak lena tidur. Sampai sekarang menjadi misteri. Jadi peristiwa berkait dengan lembu ni bukan sebarang cerita, bukan sebarang kisah. Kalau setakat lembu kita nampak barang ya. Tapi dijadikan lembu itu sebagai sebab untuk Allah Ta'ala hidupkan semula si mati yang menjadi mangsa pembunuhan tadi untuk dia cerita siapa sebenarnya pembunuh. Maka sebab itulah surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Yang kedua, surah ini merupakan surah yang paling panjang daripada 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Terdiri daripada 286 ayat. Dan ia merupakan antara surah yang awal yang diturunkan di Madinah.
Maka surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah. Di sana ada surah-surah ataupun ayat-ayat yang dikenali dengan Makkiyah. Surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Dan di sana ada Madaniyah. Makkiyah merujuk kepada Mekah. Madaniyah merujuk kepada Madinah. Makkiyah iaitu ayat-ayat surah-surah yang turun ke atas Nabi SAW sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah, surah yang turun selepas baginda berhijrah ke Madinah, walaupun ianya turun di Mekah. Dalam surah ini ada ayat yang turun ketika Nabi menunaikan haji yang dikenali dengan Hajjatul Wada'. Turun di Mekah, tapi termasuk dalam kategori Madaniyah. Kerana ia berlaku selepas peristiwa hijrah. Inilah tafsiran huraian jumhur ulama. Menentukan Makkiyah Madaniyah ialah dari segi masa. Bukan semata-mata tempat ia turun. Dan menjadi kelaziman surah-surah Madaniyah ini menekankan aspek perundangan, hukum hakam syariat. Kalau di Makkah, fokusnya ialah akidah, tauhid dan akhlak. Mengajak manusia mengenali Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah jauh daripada syirik, dan mengingatkan kepada manusia di sana ada alam akhirat. Itu fokus di Makkah. Membina iman, membina akidah dan tauhid. Marhalah Madaniyah, peringkat Madinah, ayat-ayat dan surah-surah yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebiasaan kuliah bulanan saya memilih ayat-ayat ataupun surah-surah yang tertentu untuk dibaca dan dihuraikan. Tetapi bermula pada tahun ini 2014, pada bulan yang pertama ini, bermula daripada sekarang, insya-Allah saya akan membaca dan menghuraikan ayat-ayat bermula daripada awal surah Al-Baqarah. Dan begitulah seterusnya mengikut turutan susunan dalam Al-Quranul Karim. Saya panjang umur, tuan-tuan panjang umur, sempatlah kita habis bulan sekali insya-Allah. 30 juzuk, 114 surah.
Dan jadual kuliah saya juga bermula tahun ini berubah. Biasa minggu yang ketiga setiap bulan, Sabtu malam Ahad. Tapi mulai tahun ini, bermula daripada sekarang, saya minta adjust dan Alhamdulillah dapat ruang tersebut pada minggu pertama, Khamis malam Jumaat setiap bulan insya-Allah. Jadi jangan ada orang marahlah pula ustaz mengajar tak baca Yasin. Pasal ada setengah tempat tak boleh malam Jumaat kena baca Yasin. Setengah tu dah siap bawa air lagi. Tengok-tengok ustaz bagi kuliah, balik. Dengan air-air buat balik. Ingat nak bawa air buat baca Yasin. Ini setengah masih ada di kalangan masyarakat kita. Tapi tak pernah faham apa itu Yasin. Kandungan yang ada dalam surah tersebut. Dan mula pada kuliah ini juga untuk kita mengambil berkat daripada ayat-ayat yang kita akan baca dan huraikan pada setiap kali kuliah. Kita akan baca ramai-ramai dulu. Baca sama-sama. Baca sama-sama. Jadi kalau orang tak pernah khatam Quran, mudah-mudahan dengan itu dia khatam lah. Kalau sempat habis 30 juzuk. InsyaAllah. Malam ini saya akan baca daripada ayat 1 sehingga ayat 7 saja. Jadi saya baca, tuan-tuan ikut. Ya, saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Mudah-mudahan majlis ilmu kita yang sememangnya sudah diberkati ini akan bertambah lagi berkat kita. Lebih-lebih lagi dan suasana kita dalam majlis ilmu di rumah Allah malam Jumaat lagi. Lagilah bertambah berganda keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat sekalian, yang pertama, surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah iaitu lembu. Kenal lembu? Kenal tak? Al-Baqarah maknanya lembu. Lembu betina. Kenapa surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah? Kerana dalam surah ini ada satu kisah yang merupakan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila berlaku satu peristiwa pembunuhan terhadap seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, dan berlaku saling menuduh di antara satu sama lain, sehingga hampir tercetus perpalahan besar. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila berlaku sedemikian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Nabi Musa supaya menyuruh Bani Israel dapatkan seekor lembu untuk disembelih. Menyebabkan Bani Israel merasa pelik. Apa kaitan lembu yang nak disembelih dengan kes pembunuhan ini? Nak cari siapa pembunuh, sembelih lembu. Dan mereka banyak bertanya pula, lembu tu lembu hak jenis lagu mana? Warna apa? Lembu yang digunakan untuk membajak ke ataupun tidak? Hak pecen dah ke, hak sara dah ke, hak lagu mana? Banyak soalan pula. Sehingga menyusahkan mereka nak cari lembu yang mereka sendiri tanya sifat-sifat yang sepatutnya mereka dapatkan sahaja mana-mana lembu sebagaimana diperintah di peringkat awal. Akhirnya mereka jumpa jugalah lembu yang dikehendaki, yang disyaratkan untuk disembelih itu. Setelah disembelih, Nabi Musa perintahkan supaya satu juzuk daripada anggota lembu itu dipotong dan dipukul kepada mayat mangsa bunuh tadi. Bila dipukul, tiba-tiba bangun kawan tu. Hidup. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam.
Dan ditanya, siapa yang bunuh kamu? Lalu dia beritahu, fulan bin fulan. Maka selesai masalah. Selesai masalah. Di mana kisah ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Bermula daripada ayat 67 sehingga ayat 74. Kita akan sampai di situ nanti insya-Allah. Kalaulah Allah Ta'ala izinkan berlaku sedemikian sehingga sekarang kan senang. Pergi pukul mana-mana anggota Al-Tatuyah, tahu siapa pembunuh dia. Baru ada yang tak lena tidur. Sampai sekarang menjadi misteri. Jadi peristiwa berkaitan dengan lembu ni bukan sebarang cerita, bukan sebarang kisah. Kalau setakat lembu kita nampak barang ya. Tapi dijadikan lembu itu sebagai sebab untuk Allah Ta'ala hidupkan semula. Si mati yang menjadi mangsa pembunuhan tadi untuk dia cerita siapa sebenarnya pembunuh. Maka sebab itulah surah ini dikenali dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Yang kedua, surah ini merupakan surah yang paling panjang daripada 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Terdiri daripada 286 ayat. Dan ia merupakan antara surah yang awal yang diturunkan di Madinah. Maka surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah. Di sana ada surah-surah ataupun ayat-ayat yang dikenali dengan Makkiyah. Surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Dan di sana ada Madaniyah. Makkiyah merujuk kepada Mekah. Madaniyah merujuk kepada Madinah. Makkiyah iaitu ayat-ayat surah-surah yang turun ke atas Nabi SAW sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah, surah yang turun selepas baginda berhijrah ke Madinah, walaupun ianya turun di Mekah. Dalam surah ini ada ayat yang turun ketika Nabi menunaikan haji yang dikenali dengan Hajjatul Wada'. Turun di Mekah, tapi termasuk dalam kategori Madaniyah. Kerana ia berlaku selepas peristiwa hijrah. Inilah tafsiran huraian jumhur ulama. Menentukan Makkiyah Madaniyah ialah dari segi masa. Bukan semata-mata tempat ia turun. Dan menjadi kelaziman surah-surah Madaniyah ini menekankan aspek perundangan, hukum hakam syariat. Kalau di Makkah, fokusnya ialah akidah, tauhid dan akhlak. Mengajak manusia mengenali Allah. Mengabdikan diri hanya kepada Allah, jauh daripada syirik. Dan mengingatkan kepada manusia di sana ada alam akhirat. Itu fokus di Makkah. Membina iman, membina akidah dan tauhid. Marhalah Madaniyah, peringkat Madinah, ayat-ayat dan surah-surah yang turun hanya negara.
sebagai satu isyarat yang penting bahawa hukum hakam syariat Allah Ta'ala ini tidak mungkin dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan sempurna, dengan menyeluruh tanpa adanya kuasa politik pemerintahan. Perlu ada kuasa politik, perlu ada negara yang dikuasai dan dipimpin oleh pemimpin Islam yang adil, yang bertakwa, yang tunduk, yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyaratnya. Bila ada negara Madinah, baru turun ayat-ayat hukum hakam syariat. Dan surah Al-Baqarah ini banyak cerita bab hukum hakam. Sama ada berkait dengan ibadat, dalam bab bersuci lagi, ataupun yang berkait dengan muamalat, disebut berkenaan dengan pengharaman riba, disebut berkenaan dengan hutang. Ayat hutang, ayat yang paling panjang dalam Quran. Begitu juga hukum berkait dalam masalah munakahat. Hukum-hukum yang berkait dengan perkahwinan, kekeluargaan. Masalah kewajipan nafkah, kewajipan menyusu, hukum yang berkait dengan talak, dan lain-lain hukum. Disebut banyak dalam surah Al-Baqarah ini. Ya, insya-Allah kita akan sampai ke surah-surah itu dan kita akan huraikan. Kita akan tengok dan kita akan pelajari hukum-hukum tersebut. Itulah kelaziman apa yang terkandung dalam surah Madaniyah. Menyentuh soal hukum hakam syariat untuk mengatur hidup, kehidupan manusia, berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Di sana terdapat beberapa riwayat yang menyebut berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, senyap sunyi, tak dihidupkan dengan ibadah, dengan alungan zikir, bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi mana-mana rumah yang terasa ada gangguan, maka elok perbanyakkan bacaan surah Al-Baqarah ini. Di samping membaca ayat kursi, membaca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Baqarah disebut khusus oleh Nabi SAW satu surah yang dibaca, yang jika dibaca menyebabkan syaitan lari meninggalkan rumah tersebut. Imam Muslim juga telah meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah olehmu akan surah Al-Baqarah. Sesiapa yang mengambilnya, yakni membaca dan beramal dengannya, ia membawa barakah. Dan sesiapa yang meninggalkannya, dia akan menyesal. Dan ia tak mampu dihadapi oleh tukang-tukang sihir. Dari sana ada satu riwayat yang disebut dalam Sahih Al-Busti daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sanaman wa anna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhul asy-syaitanu baitahu thalatha layal wa man qara'aha naharan lam yadkhul asy-syaitanu baitahu thalathata ayyam." Setiap sesuatu itu ada sanam. Sanam ni sesuatu yang menjadi tanda gah, izzah, kehebatan kepada satu benda. Ya. Kalau Islam, sanamnya ialah jihad. Jihad menjadi suatu yang menjadikan Islam, satu kewajipan yang menjadikan Islam itu hebat. Nampak satu lambang gah, sanam. Kalau lembu jantan, kat mana gah dia? Nampak kejantanan dia tu. Kat mana? Dia kat bonggok belakang tu, bukan tanduk. Nampak gagah dia tu. Ada bonggok belakang. Itu sanam dia panggil. Islam, gah dia terletak pada jihad. Jadi kalau umat Islam tak mahu berjihad, maka dia telah hilang kejantanannya, izzahnya. Dan memang umat Islam akan ditimpa dengan kehinahan bila meninggalkan jihad. Sebagaimana yang diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, "Ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu bidzulli wal fasad." Tidaklah satu kaum itu meninggalkan kewajipan jihad, melainkan akan ditimpa dengan kehinaan dan kerosakan. Jadi jihad merupakan sanam, lambang izzah dan gah kepada umat Islam serta Islam itu sendiri. Nampak hebat. Musuh dan seluruh bangsa agama yang lain merasa hebat dengan kekuatan umat Islam yang bangkit berjihad atas nama agama. Fi sabilillah. Jadi sanam kepada Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Kalau surah Yasin disifatkan oleh Nabi sebagai nadi, hati kepada Al-Quran. Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu itu ada hati, ada nadi, gerak nadi dia. Ada hati dia. Hati, qalbun, hati. Dan hati kepada Al-Quran, jantung kepada Al-Quran ialah surah Yasin. Adapun sanam, lambang izzah kehebatan pada Al-Quran itu ialah surah Al-Baqarah. Ini menurut riwayat dalam Sahih Al-Busti. Sesiapa yang membaca di rumahnya pada waktu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah itu selama 3 malam berturut-turut. Dan siapa yang membacanya pada siang hari, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya 3 hari. Ini di antara beberapa riwayat
yang menyebut berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Sebelum itu, perlu juga saya sebutkan di awal di sini, bahawa surah Al-Baqarah ini bermula dengan Allah Ta'ala menyebut 3 jenis, 3 kategori manusia. 3 kategori manusia. Yang pertama, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang disebut dalam ayat 1 sehingga ayat 5. Yang kedua, golongan kufar, iaitu orang kafir, yang disebut dalam ayat 6 dan ayat 7, 2 ayat saja. Dan yang ketiga, golongan munafikin, golongan munafikun, iaitu golongan munafik. Allah Ta'ala sebut 13 ayat. Ya, 13 ayat. Bermula daripada ayat yang ke-8 sehinggalah kepada ayat 20. Semua sekali 13 ayat. Paling panjang Allah Ta'ala jelaskan berkenaan dengan golongan munafik berbanding orang beriman dan orang kafir. Allah Ta'ala mulakan sedemikian untuk kita memahami dan kita muhasabah bahawa manusia termasuk kita tidak lari daripada 3 jenis golongan ini. Sama ada beriman dalam arti kata yang sebenar, ataupun kufur, ataupun munafik. Tengah-tengah. Pakai ya belaka. Hak alik beriman pun ya juga, hak alik kufar pun ya juga. Kerana kepentingan tertentu yang nak dicari. Itu akan kita huraikan bila sampai kepada ayat-ayat yang berkenaan. Baik, ayat yang pertama. Allah Ta'ala mulakan dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah dikenali dengan huruf hijaiyah ataupun huruf al-muqatta'ah. Ia bukan kalimah, tapi huruf. Terdiri daripada 3 huruf, bukan kalimah. Kalimah ni, ia terdiri daripada beberapa huruf, 1 huruf, mungkin 2 huruf, mungkin 3 huruf, tapi memberi makna daripada gabungan huruf tadi. Misalnya kita kata kataba, terdiri daripada huruf kaf, ta dan ba, memberi makna tulis. B, huruf ba saja berbaris bawah, memberi makna dengan. Li, lam yang berbaris bawah memberi makna untuk. Tapi alif lam mim ini huruf hijaiyah al-muqatta'ah yang berasingan satu-satu. Bukan dengan makna alam. Bukan dengan alam. Alam. Ya. Alam. Alam. Adakah tidak? Makna dia alam. Ataupun alamun. Alamun maknanya sakit. Itu kalimah. Tapi alif lam mim adalah huruf muqatta'ah. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sebab itu kita sebut alif lam mim. Kita tak baca alam di sini. Kita baca alif lam mim, sebut setiap satu. Buktinya disebut dalam satu hadis.
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya 10 kali ganda kebajikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf ataupun satu kalimah. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila kita baca alif lam mim, maka kita diberikan 30 pahala. Satu huruf 10. Jadi Nabi sebut alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Disebut huruf muqatta'ah. Muqatta'ah maknanya satu-satu. Alif satu asing, lam satu asing, mim satu asing. Dia tersendiri. Di dalam Al-Quran terdapat 29 surah daripada 114 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah seperti ini. Ada berapa? 29 surah. Daripada keseluruhan surah yang berjumlah 114. Ada yang bermula dengan satu huruf. Seumpama Sad. Seumpama Qaf. Nun. Itu satu huruf. Ada yang bermula dengan 2 huruf. Yasin. Taha. Itu 2 huruf. Hamim. Dan ada yang bermula dengan 3 huruf. Seperti alif lam mim. Seperti alif lam ra. Seperti ta sin mim. Ada yang bermula dengan 4 huruf. Iaitu alif lam mim sad. Dan juga alif lam mim ra. Dan ada yang bermula dengan 5 huruf. Berapa dia 5 huruf? Mai Ustaz kabur belaka senyak dengar ya. Siapa jawab tu? Sebaik Ustaz tak tahu hadiah ni, kalau tak boleh. Kaf ha ya ain sad. Satu lagi. Ada 2 contoh. Ada 2 tempat dalam Al-Quran bermula dengan huruf muqatta'ah dengan 5 huruf. Satu kaf ha ya ain sad, yang kedua ha mim ain sin qaf. 5 huruf je. 5 huruf saja. Kerana dalam bahasa Arab, kalimah dasar, ya, kata dasar dalam bahasa Arab pada satu kalimah, khususnya kalimah-kalimah verb, fa'il, dia terdiri daripada maksimalnya 5. Ya. Kalau ada tambah tu, itu dah kira masdar, kata terbitan. Ya. Itu cerita nahwu lah. Tak perlu panjangkan di sini. Apa makna huruf-huruf seperti ini? Sebahagian ulama menyebut ia merupakan sirrullah fil Quran. Rahsia Allah dalam Al-Quran. Yang hanya diketahui maknanya oleh Allah Ta'ala.
Maka sebahagian besar ulama, khususnya di kalangan ulama salaf, mereka menyerahkan maknanya itu kepada Allah tanpa menghuraikan, tanpa mentafsirkannya. Bila kita baca alif lam mim, mereka mengatakan Allahu a'lamu bimaknahu. Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui makna yang terkandung. Apa maksud daripada huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Dan golongan yang pertama ini mengatakan tak wajib kita bahas. Tak wajib kita tafsirkan dia. Tak salah. Tetapi kita beriman sebagaimana yang tulis, yang tercatat, dan kita baca sebagaimana yang dibacakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman itu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Jangan nafikan. Walaupun dengan hanya satu huruf Qaf, itu sebahagian daripada Al-Quran. Satu ayat daripada surah Qaf. Dan kita membaca sedemikian. Ada pemaknanya, terserah kepada Allah. Allah sahaja yang maha mengetahui. Itu golongan yang pertama di kalangan ulama. Golongan yang kedua mengatakan wajib kita huraikan, kita tafsirkan berdasarkan ijtihad para ulama. Antara tujuannya untuk mengelak daripada kekeliruan, khususnya kepada orang awam. Maka ditafsirkan, sebahagiannya mengatakan alif lam itu ialah ismun min asma'illah, satu nama daripada nama-nama Allah yang maha agung. Ada ulama mengatakan ia adalah satu nama daripada nama-nama surah. Ada ulama yang menghuraikan alif itu maknanya apa, lam itu maknanya apa, mim itu maknanya apa. Umpama kita baca Yasin, ada ulama kata Yasin ismun min asma'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nama nama Nabi. Ada kata satu nama surah. Ada yang huraikan Yasin maknanya ya insan. Yasin ya insan. Wahai manusia. Itu golongan yang kedua. Mereka mengatakan mesti dihuraikan. Maksud disebut huraiannya. Ya, walaupun tak disebut sebahagiannya apa makna pada setiap huruf, tapi menyebut itu adalah nama umpamanya, nama Allah, nama surah. Begitulah seterusnya. Itu ulama yang kedua. Terpulanglah kepada kita, ya, sama ada kita nak berpegang pada pendapat ulama yang pertama dengan menyerahkannya kepada Allah yang maha mengetahui maksud yang sebenar tanpa menghuraikan, ataupun mengikuti tafsiran yang dihuraikan oleh ulama-ulama, khususnya ulama-ulama khalaf yang kemudian bahkan juga ada di kalangan ulama-ulama salaf yang berpendapat sedemikian. Hikmahnya, apa hikmahnya Allah Ta'ala mulakan surah-surah ini dengan huruf-huruf muqatta'ah? Ada dua hikmah yang disebut oleh ulama. Di antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Yang pertama, untuk menarik perhatian kepada golongan yang berpaling daripada ayat-ayat Al-Quran, yang tak bersedia nak mendengarnya. Maka bila Al-Quran turun dengan wahyu memulakan dengan huruf seperti ini, dia rasa pelik. Dia tak pernah dengar ungkapan dalam bahasa Arab bermula dengan satu huruf. Menyebabkan dia beri perhatian dan nak mendengar apa ayat-ayat yang seterusnya. Ini Arab. Kita bacalah sehuruf ke 4 huruf ke, kalau jenis hak tak mendengar pas bila, ya, memang hak je tak faham dah. Ya tak? Hak ngaji Arab pas Azhar pun kadang-kadang berpaling. Hari ini keluar fatwa hak yang berarok di dataran Merdeka malam baru ni,
Tu buruh. Halal darah. Tu ngaji tinggi tu, tak peti tu. Harus sana, harus sini. Ada satu kenyataan yang memalukan, tak sepatutnya keluar daripada seorang yang berkedudukan mufti seumpama itu. Buruh. Halal darah. Siapa buruh ni? Pemberontak bersenjata yang tak puas hati dan bangkit memberontak terhadap kerajaan Islam yang ada yang melaksanakan hukum syariat Allah. Itu baru buruh. Bila dibahas dalam kes Memali, pasal di peringkat awal disebut buruh. Memali itu halal darah mereka, kenapa mereka dibunuh? Pasal mereka buruh. Maka dibahas, berhujah. Jelas ulama mengatakan buruh itu hanya kepada golongan pemberontak bersenjata bangkit untuk menggulingkan ataupun menentang kerajaan Islam yang adil yang melaksanakan hukum syariat Islam. Akhirnya oleh kerana tak ada hujah dah, letak istilah syibhu buruh. Nak kata buruh tak kena dah. Akhirnya macam buruh. Syibhu buruh. Macam nak serupa buruh. Itu istilah reka. Nak menghalalkan tindakan. Reka ya, tak ada dalam fiqh. Syibhu buruh tak ada dalam fiqh. Ini rekaan ulama cari makan. Nak menghalalkan tindakan tuan mereka, majikan mereka. Tu hak ngaji agama, hak tak ngaji agama lagilah berpaling daripada Quran. Hak jahil tambung ngaji, tak mahu belajar. Jadi antara hikmah Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah ini ialah untuk menarik perhatian. Orang Arab memang dia rasa pelik lah bila dengar begitu. Macam dalam satu majlis lah, dalam satu majlis, dalam satu tempat yang ramai, orang bising, orang tak beri perhatian, kita pun mulakan ucapan kita ABC. Kita kata, orang kata apa mula ABC? Dia adik perhatian sikit. Yalah, nak ngaji ABC ke apa? Ibaratnya begitulah. Yalah. Jadi pelik. Memulakan ucapan dengan ABC. ACD. DAP. Gitu tak. Nak kata mana? Jadi orang pelik. Apa? Lebih lagi ustaz. Sudah cakap mau mula gitu. Dah tak ada dengar kan? Jadi orang beri perhatian. Barangkali begitulah. Ya tak? Orang Arab begitu. Mereka tak pernah dengar satu ungkapan bermula dengan satu huruf. Dengan dua huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad. Bukan satu kalimah yang beri makna. Jadi menarik perhatian, kata ulama. Yang kedua, hikmahnya untuk menambah lemahkan lagi di atas kelemahan sedia ada mereka untuk lawan Quran. Menambah lemahkan lagi. Maksudnya, mereka ni memang tak mampu dah nak cabar Quran dengan membawa satu ayat ataupun 10 ayat atau satu surah nak menandingi Quran. Hak tu memang mereka tak mampu dah. Jadi bila Allah Ta'ala turun ayat hanya dengan satu huruf. Jadi bayangkan, satu huruf tu huruf bahasa Arab. Dalam bahasa mereka sendiri. Kalau satu ayat pun mereka tak, kalau satu huruf pun kalau mereka tak mampu, maka apatah lagi satu ayat, 10 ayat jauh sekali satu surah. Jadi itu mukjizat. I'jaz, menambah lemahkan lagi. Hak memang mereka ni dah sedia lemah untuk menandingi Al-Quran. Jadi bila ada ayat yang bermula dengan satu huruf,
Memang nampak lemah sangatlah. Ya tak? Kamu satu huruf pun tak boleh nak lawan. Tak boleh nak tandingi Al-Quran. Satu huruf saja. Ini kan pula nak tandingi Quran. Satu ayat, satu surah. Itu dua hikmah dia. Sebagaimana yang disebut oleh ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Seterusnya ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab." Itulah dia Al-Kitab. Yakni Al-Quranul Karim. La raiba fih. Yang tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Zalikal kitab, itulah dia Al-Quran. La raiba fi, dengan maksud tidak ada keraguan bahawa sememangnya ia adalah daripada Allah. Tidak ada keraguan lagi. Bukannya rekaan Muhammad, tapi ia adalah wahyu yang datang daripada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin ia daripada Muhammad sedangkan Al-Quran itu mengandungi cerita kisah umat yang terdahulu sejak pada zaman Nabi Adam. Bahkan kisah-kisah yang akan datang. Akan datang itu termasuklah selepas kehidupan atas dunia. Cerita tentang alam barzakh, cerita tentang alam akhirat. Macam mana Nabi nak tahu benda itu semua? Dan apa yang disebut dalam Al-Quran, sama ada yang berkait dengan fakta sains, fakta-fakta perubatan dan segala aspek keduniaan, semuanya benar dan tepat. Bila ahli-ahli sains di zaman mutaakhir ini, di abad yang ke-20, abad 21, kaji berkenaan dengan ciptaan manusia, berkenaan dengan alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, berkenaan dengan alam langit, bulan, bintang, matahari, mereka kaji. Dari sudut peredaran planet-planet dan bintang itu, mereka dapati benar sebagaimana yang disebut dalam Quran. Kalau daripada Muhammad, macam mana perkara itu? Macam mana Muhammad tahu? Tak mungkin, mustahil. Maka terbukti bahawa ia adalah daripada Allah. Kerana Allah pencipta dan dia yang beritahu apa yang dia cipta. Maka sebab itulah apa yang ditemui oleh manusia tepat sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. Kalau manusia kaji dan buat satu teori, tiba-tiba bercanggah dengan Quran, teori manusia yang tak betul, Quran yang betul. Sebagaimana contoh yang masyhur yang kita sebut, peringkat awal mereka yang mengkaji peredaran bulan dan matahari, mereka mengatakan matahari tak bergerak. Dengan kemampuan alat yang ada, mereka mengatakan matahari tak bergerak. Tetapi dengan perkembangan alat yang mereka cipta, dengan melihat jarak yang lebih jauh, alat yang boleh melihat dengan lebih jelas pada jarak yang lebih jauh, dengan lebih luas, akhirnya mereka mengakui bahawa matahari sememangnya beredar di atas orbit dia. Bergerak dan beredar. Membatalkan teori sebelum itu. Dan Al-Quran sebut lama dah, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari itu beredar di atas perjalanan orbit yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, di atas landasan dia. Jadi akhirnya manusia terpaksa akui hak yang Quran sebut itulah betul. Itu juga maksud la raiba fi. Ya. Sama dengan maksud yang pertama, tidak ada keraguan ia daripada Allah, dan dengan maksud kandungan yang ada Al-Quran itu tidak ada keraguan. Segala apa yang disebut semuanya benar, tepat dan betul.
Buktinya seperti mana contoh yang biasa kita sebut tadi. Ya? Itu makna la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Benar. Apa yang Allah Ta'ala sebut, pasti berlaku. Apa yang Allah Ta'ala janji, apa yang Allah Ta'ala beritahu, itulah yang akan berlaku. Itulah yang wujud, itulah yang ada. Tidak ada keraguan padanya. Dan Allah menyebut hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut Al-Quran adalah petunjuk. Sebagai petunjuk. Iaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam surah Fatihah yang kita baca sekurang-kurang 17 kali sehari dan sembahyang fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surah Fatihah. Surah yang pertama dalam susunan turutan tertib dalam Al-Quran. Kita minta supaya Allah berikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam surah yang kedua, Allah Ta'ala beri jawapan bahawa yang akan beri petunjuk kepada kamu ke jalan yang lurus itu ialah Al-Quran. Kitab Allah. Dialah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Jadi kalau kamu nak dapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, pegang dengan Quran. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 27-28. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Tiadalah Al-Quran itu melainkan sebagai peringatan kepada seluruh alam, kepada sesiapa yang mahu tetap terus istiqamah di atas jalan yang lurus. Siapa yang nak pasti dia tetap di atas jalan yang lurus, maka Al-Quranlah sebagai panduannya. Dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Al-Harith Al-A'war, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala satakunu fitnah." Ketahuilah bahawa akan berlaku fitnah. Akan berlaku fitnah. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mendengar sabda baginda itu bertanya, "Mal makhraju minha ya Rasulullah?" Apakah jalan keluar daripada fitnah itu? Bagaimana nak selamat? Fitnah yang menjadi bala kepada umat Islam, di antaranya fitnah perpecahan yang berlaku sejak zaman sahabat lagi dah, zaman tabi'in. Khususnya selepas daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman. Itu antara fitnah yang dimaksudkan. Perpecahan. Dan fitnah-fitnah yang lain yang menjadi bala, yang bukan sahaja mengancam dari sudut akhlak, bahkan akidah ummah. Itu fitnah. Iaitu satu bentuk bala yang merosakkan umat Islam, baik dari sudut akhlak ataupun dari sudut akidah. Jadi Sayyidina Ali tanya, "Mal makhraju minha ya Rasulullah?" Bagaimana nak selamat? Apa jalan keluar daripada fitnah itu? Baginda menegaskan, kitab Allah. Berpegang teguh dengan kitab Allah. Kemudian Nabi menjelaskan keistimewaan, kelebihan kitab Allah ini. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Al-Quran mengandungi cerita umat sebelum daripada kamu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita selepas daripada kamu. Wa hukmu ma bainakum, dan ia menjadi hakim yang menghukum apa yang berlaku di antara kamu. Wa huwal faslu laisa bil hazli, ia adalah pemutus antara yang hak dan yang batil, bukannya kata-kata yang main-main dan sia-sia. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah, sesiapa yang meninggalkan Al-Quran kerana angkuh dan sombong,
Allah akan binasakan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Sesiapa yang mencari petunjuk lain daripada Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin. Ia adalah tali Allah yang kukuh. Wa huwa zikrul hakim. Ia adalah peringatan yang penuh dengan hikmah. Wa huwa siratul mustaqim. Dan ia adalah jalan yang lurus. Itulah kitab Al-Quran. Dan Nabi sebut di hujung hadis itu. Di hujung hadis yang panjang itu, man qala bihi sadaq. Sesiapa yang bercakap, yang berhujah, menepati kehendak Al-Quran, maka dialah yang benar. Dialah yang bercakap benar. Sekiranya ada pandangan, ada teori yang dikeluarkan logik pada akal, munasabah pada pemikiran manusia, difikirkan sesuai dan relevan, tapi bercanggah dengan Quran, itu adalah palsu, itu adalah bohong, tak boleh dipakai. Bercanggah dengan Quran. Teori itu teori yang palsu. Hanya yang menepati Quran sahaja satu ucapan yang benar, kata-kata yang benar. Siapa yang berhujah dengan hujah yang menepati Al-Quran saja, hujah yang betul, hujah yang benar. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengan Quran diberi pahala. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dia telah berlaku adil. Hukum dengan lain pada Quran, zalim. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sesiapa yang mengajak, yang menyeru, yang berkempen kepada Al-Quran, maka dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah Al-Quran yang disifatkan oleh Allah sebagai hudan. Dan yang kedua, Allah Ta'ala menyebut petunjuk Al-Quran ini petunjuk lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Maknanya apa? Maknanya hanya orang yang takutkan Allah sahaja, yang kenal Allah, yang takutkan Allah sahaja, yang bersedia mengambil manfaat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya orang yang takutkan Allah. Yang membelakangkan petunjuk Al-Quran itu sememangnya orang yang tak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah, maka dia tak takut Allah Ta'ala. Dia tak takut pasal dia tak kenal Allah. Dan arti kata yang sebenar. Dia ingat Allah Ta'ala ni saudara mara ibu sepapak dia, yang boleh pilih-pilih. Ya? Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak meletakkan Allah pada tempat kemuliaan yang sepatutnya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Pencipta. Tiba-tiba ada yang mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan. Mengambil selain daripada Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk. Kalau pun ambil, hanya separuh-separuh. Kononnya ini sahaja yang sesuai. Hak kait dengan peraturan undang-undang ini tak sesuai, kita pakai hak sendiri. Siapa kamu untuk berkata sedemikian kepada Allah? Kita ucapkan syabas kepada Sultan Brunei. Siapa kita untuk menyatakan tidak? Siapa kita untuk menyatakan nanti dulu untuk melaksanakan hukum hudud? Dan diberitahu kepada kita berapa peratus? 50% kadar jenayah turun. Itu baru iklan, baru iklan. Akan laksanakan tak silap bulan April ni. Akan dikuatkuasakan. Itu baru Sultan Hasanul Balqiyah baru iklan. Dan memang itulah yang berlaku di Terengganu, tuan-tuan sekalian. Fakta, realiti. Apabila diluluskan enakmen kanun jenayah syariah hudud dan qisas 2003,
kadar jenayah turun. Cuma saya tak ingat berapa angka dia. Peratus kadar jenayah menurun. Baru dulu. Dan ditandatangani oleh Sultan Mizan untuk diwatakan. Memang dah jadi undang-undang dah. Diluluskan 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri. Sultan dah sign, dah memang menjadi undang-undang. Tapi diperapkan oleh pemerintah yang ada hari ini. Kita sebut dalam Dewan pun, dia wak dono. Wak dosno, orang kata wak dono. Wak tak tahu, wak ikan sading. Walaupun terbukti dengan kegagalan peraturan undang-undang manusia yang ada, dengan pelbagai masalah gejala sosial dan jenayah yang berlaku. Hari ini hebat. Ni tak, kes tembakan, pistol, biasa kan. Dah biasa dah macam di Amerika, negara-negara barat. Allahu Akbar. Ini orang yang takutkan Allah. Ya, siapa kita untuk menyatakan tidak? Itu satu ucapan yang sangat hebat. Ustaz Azhar kata, Ustaz Zaidu, Sultan Nurbakiyah itu disenaraikan antara 10 orang terkaya dunia. Nak kepada hudud. Kita baru dalam senarai penerima BRIM saja, dah tak nak terima lah hudud. Itu Ustaz Azhar punya bahasa, tuan-tuan. Itu tuan-tuan dengar saya kata, tuan-tuan dah gelak dah. Kalau dengar Ustaz Azhar sendiri, tak tahu lah. Beliau orang kaya dunia, antara 10 tenaga, top 10 terkaya dunia. Nak pada hudud. Kita baru tersenarai dalam penerima BRIM baru. Sombong. Tak nak hudud, dia kata. Jadi hanya orang yang takwa, takutkan Allah. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam ayat-ayat melalui surah yang lain. Kita baca surah Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Engkau memberi inzar hanyalah kepada orang yang bersedia untuk mendengar peringatan dan orang yang takut akan Allah walaupun dia tak tengok Allah Ta'ala. Hanya orang ini yang bersedia menerima inzar dan peringatan melalui Al-Quran. Kita baca dalam surah Al-A'la. Fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Maka berilah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat kepadanya. Dan yang akan ambil peringatan itu hanyalah orang yang takutkan Allah. Peringatan yang paling besar, peringatan Al-Quran. Dan akan menjauhi peringatan Al-Quran itu oleh orang yang celaka, kata Allah. Ashqa. Orang yang celaka sahaja yang akan menjauhi peringatan Al-Quran. Yang berpaling daripada peringatan Al-Quran. Hanya orang yang celaka saja. Alladhi yaslan narul kubra, yang akan diheret dan dicampak dalam api neraka pada hari akhirat. Ini penegasan Allah. Kita baca dalam surah Taha. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan hidup kamu, tapi sebagai peringatan kepada siapa? Kepada orang yang takutkan Allah. Hanya orang yang bertakwa, yang takutkan Allah sahaja, yang bersedia untuk menerima dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Ya. Dan cerita dia panjang, tuan-tuan sekalian, sejam lagi. Jadi saya ingat saya nak berhenti kat situ dululah. Ya, saya tahu tuan-tuan pun tak larat, saya lagilah tak mampu nak pergi lebih pada itu. Setakat tu dululah. Ya, panjang cerita dia, tak apa.
Walaupun tak banyak kita dapat huraikan, pasal hari ini mukadimah pengenalan surah tu kita dah banyak sentuh, jadi tak sempat nak huraikan lebih banyak ayat-ayat yang kita baca. Kita akan sambung insya-Allah dalam pertemuan kita pada kuliah yang akan datang. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Segala yang baik, yang sempurna itu hanya daripada Allah. Kelemahan, kekurangan, kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Dan seperti biasalah tuan-tuan sekalian, sumbangan berterusan daripada muslimin muslimat sekalian untuk dana kebajikan bagi saya sampaikan dan menyempurnakan program-program bulanan sumbangan kebajikan kepada fakir miskin di kawasan saya sendiri. Ya. Jadi memang kita, seperti mana saya pernah maklumkan sebelum ini, setiap bulan kita ada macam skim it'am lah yang dilakukan oleh Kerajaan Kelantan. Tapi kita tak mampu nak bagi semua. Dengan kemampuan yang kita ada, harap dengan ada duit, adalah. Jadi dengan sumbangan tuan-tuan itulah kita boleh berikan sedikit sebanyak bantuan meringankan beban golongan yang miskin. InsyaAllah, lebih lagi dengan kos sara hidup yang semakin meningkat sekarang. Ya. Dan insyaAllah tuan-tuan boleh menyumbang. Mungkin yang kata pula ustaz baru lagi. Tak. Baru dia minta mohon. Itu tahun lepas. Ni tahun ni. Oh, tahun lepas lama dah. Ya, itu tahun lepas tahun ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi qaumana bihidayatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa najjina minan nirani bihurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.